Aku memandu dengan hati yang berdebar-debar. Masih terngiang-ngiang cerita makcik dan pakcik kacang tentang Volkswagen kuning. Setibanya di Bandar Karak, tiba-tiba pakcik kacang bersuara. Kita kena singgah sekejap kat satu tempat. Aku menurut sahaja. Dan tak lama kemudian kami tiba di sebuah kedai kereta terpakai. Kedai itu nampak usang, dengan cat yang dah luntur dan kereta-kereta lama yang berabuk. "Apa kita buat kat sini, pakcik?" tanyaku, penuh tanda tanya. "Ini tempat di mana atuk saudara kamu beli Volkswagen kuning tu. Kita kena selesaikan sesuatu di sini." Tiba-tiba seorang apek tua keluar dari kedai dan menyambut mereka. Dia berkata, "Bos, masuk-masuk. Sini banyak kereta klasik. Boleh tengok-tengok dulu." Pakcik kacang pula terus berlagak macam gangster. "Kami datang nak bayar hutang. Bersedialah, wahai tauki kereta." Apek tu tenang je, bos. Relax. Apa hutang ni? Pakcik kacang pun bercerita mengenai Volkswagen kuning, kepunyaan Volkswagen. Rupa-rupanya Volkswagen kuning itu masih ada hutang tertunggak. Apek itu pun mengangguk, dan dia membuka buku hutangnya di dalam kedai tersebut. "Oh, ini sudah lama, bos. Sudah 20 tahun. Dia punya baki pun sikit saja. Tinggal RM26.50, bos. Dulu saya jual talak inteles. Kamu kena selesaikan urusan atuk kamu dulu. Kereta ni belum habis bayar. Hutang kena bayar. Sebab itu roh dia tak tenang," kata makcik kacang kepada aku. Aku pun bayar hutang tu, dan sebaik saja aku ambil resit, tiba-tiba angin sejuk bertiup ke muka aku. Lah, rupanya, apek tu baru teringat nak pasang kipas. Selepas uruskan hutang itu, pakcik kacang menyuruh aku memandu ke satu jalan lama dan berhenti di sebuah lereng bukit. Makcik kacang pun berkata, "Nak, campakkan resit di lereng bukit ni." Dan cakap, "Dah settle ato. Ato boleh balik dengan tenang." Aku pun mencampak resit tersebut dan tiba-tiba sebuah Volkswagen kuning muncul. Rupa-rupanya Volkswagen Atok itu adalah Babe Irbi. "Balir, cash tak tahan duduk sini. Ogang Melayu demurni penongan ilmu batin ak. Cash nok balido ke planet cash. Kim salam kadato aukia," kata Babe Irbi yang terus terbang ke angkasa. Kami yang terkejut dengar Babe Irbi cakap logat Pahang tadi, masih terus membisu. Kemudian kami pun meneruskan perjalanan, seperti yang diarahkan oleh Pakcik Kacang. "Berhenti!" Tiba-tiba Pakcik Kacang suruh aku berhenti serta-merta. Aku yang brek mengejut, berhenti betul-betul depan gerai durian. "Biar Pakcik scan sekejap," katanya sambil gerakan tangan ke depan dan mengembang kempiskan hidungnya. "Ya, sini ada auranya," katanya kepada Makcik Kacang. Makcik Kacang pun mengangguk setuju. Kami pun turun dari kereta dan terus menuju ke gerai tersebut. Dalam kepala aku, takkanlah atau aku pun ada hutang durian kot. "Wahai penjual durian, budak ni adalah waris Volkswagen. Bersedialah kamu," kata Makcik Kacang. Makcik tua penjual durian tu terpinga-pinga dengan muka pucat dan ketakutan. "Berikan budak ni 3 duri hitam makan sini dan 3 musang King bungkus ketat-ketat, air mineral 3 botol." Penjual durian itu cepat-cepat membelah durian-durian itu dan hidangkan kepada kami. Aku yang kehairanan itu pun diam sahaja. Tapi dalam hati ada sedikit panik, sebab macam mana aku nak bayar nanti kerana aku tak ada duit. "Memandai je orang tua mengorder durian mahal-mahal ni," kata aku dalam hati. Kemudian Pakcik Kacang pandang aku, seolah dia tahu apa yang aku fikir. "Jangan risau, nak. Awak tak payah bayar. Penjual tu yang berhutang dengan atuk kamu. Dulu dia ambil durian dari atuk kamu tapi dia tak bayar lagi. Kita ni, hutang kena tuntut, supaya orang yang berhutang dengan kita akan selamat di akhirat kelak. Bismillah, makan. Sambil menikmati durian, Pakcik Kacang mula membuka cerita sebenar tentang siapa mereka. "Kami ni bukan orang bishir-bishir, nak. Kami dianugerahkan oleh Allah untuk memiliki kelebihan melihat dan menangkap benda-benda gaib," katanya sambil tersenyum lebar, menunjukkan giginya
yang tinggal beberapa batang. Aku tersedak durian tak percaya dengan apa yang aku dengar. "Pakcik biar betik." Makcik Kacang angguk. "Betul nak. Pakcik ni dulu pemandu ambulan hospital. Dia selalu ambil orang sakit atau mayat ke hospital. Kebanyakannya mati aksiden, kena bunuh, sakit tua dan lain-lain lagi. Jadi kadang-kadang dia nampak roh orang yang sesat. Dia tolong semua roh tu kembali ke tempat sepatutnya." Makcik Kacang mengeluh. "Bukan senang nak tolong roh yang tersesat, nak. Kadang-kadang ada yang keras kepala, tak nak terima hakikat. Tapi, kalau kita tak tolong, roh tu akan jadi lebih marah dan mengganggu orang yang masih hidup." Beberapa tahun lepas tu, makcik berkenalanlah dengan pakcik ni masa baru masuk kerja cleaner part-time kat hospital. Satu hari, makcik dikacau oleh hantu kum-kum kat luar hospital. Datanglah pakcik ni tolong dan dukung makcik ke dalam hospital. Dia pun menyembuhkan makcik dengan doa-doa dia. Bila makcik sedar je, terus makcik jatuh cinta sebab cair tengok gigi yang keemasan dan nafas bau gudang garam dia. Tapi dalam masa yang sama, hijab mata makcik terbuka. Makcik boleh nampak benda-benda gaib juga. Hanya pakcik ni je yang dapat menguatkan semangat makcik. Aku terpaku mendengar cerita mereka. Memang tak sangka orang tua ni rupanya memang hebat. Selesai je menjamu durian mahal tu, kami pun meneruskan perjalanan pulang. Pakcik Kacang pun berkata, "Kami dah tua nak. Kerja-kerja menangkap hantu ni perlukan darah muda. Nak bersilat dengan jin, pakcik-makcik dah longgar. Nak masuk media sosial macam paranormal lain, tak pandai. Asal ambil video hantu je, mesti video tak terang. Tapi yang pakcik pelik, bila paranormal media sosial ni pergi cari hantu, bila dah jumpa, lari lintang pukang pula. Sebab tu kami pilih anak, kamu ada darah leluhur keturunan, masih muda, berani dan pandai pakai main tepon." Aku tersenyum, walaupun hati masih berdebar-debar. "Baiklah, saya akan pertimbangkan." Pakcik dan Makcik Kacang tersenyum, seolah-olah tahu yang aku akan setuju. Nama sebenar anak ialah Jelani bin Tesler, kan? Nama pakcik Connor bin Deraman dan nama makcik pula Ringhana Shakila Almonda binti Lee. Mengikut firasat ilmu 7 lapis bumi pakcik, nama kumpulan kita yang serasi adalah Conjuring. "Ya, kena, kata pakcik Kacang yang tersenyum lebar. Aku menelan liur, tapi saya tak ada pengalaman pun tangkap hantu. Pengalaman boleh datang kemudian. Yang penting, kena ada hati kering dan jangan lari bila nampak hantu," kata pakcik Kacang sambil tepuk bahu aku. Sebelum kami berpisah, Pakcik Kacang memandang aku dengan serius. "Kalau anak berminat, malam Jumaat minggu depan kita mulakan menuntut ilmu." Aku mengangguk, masih cuba menghadam semua yang terjadi. Dalam hati, biar betul, aku bakal jadi ahli conjuring? Salah poster pula. Ni Yang betulnya,